sakit kepala, sakit badan dengan senggugut. Yang ini top 3 kenapa orang perempuan selalu datang klinik minta MC. Kita cerita pasal senggugut lah. Sebelum aku start ni, korang tekan je lah like button, tekan je lah share, komen je lah apa-apa dekat bawah tu. Abang handsome ke, abang kacak ke, kan? Time KP ni susah lah, susah nak cari makan. Bagilah kita orang support sikit, kan? Okey, sekarang kita berbalik kepada masalah senggugut. Senggugut ni adalah sebab utama kenapa perempuan suka datang dekat klinik. Selain untuk mendapatkan MC lah, 60% daripada perempuan akan ada masalah senggugut ni, dan 10% daripada 60% perempuan akan mengalami masalah senggugut yang teruk. Bahaya ke tak bahaya? Okey, masalah senggugut ni terbahagi kepada dua, senggugut primer dan juga sekunder. Senggugut kalau ada bahasa Inggeris kita panggil sebagai dysmenorrhea ataupun period pain lah. Yang ni biasa. Okay. Kalau masalah senggugut primer, yang ini kiranya korang kena terima lah dengan ketentuan ilahi. Dia tak ada apa-apa masalah pun dekat dalam badan, cuma ada masalah dengan hormon sahaja. Yang ini kena terima je seadanya. Kalau masalah sekunder, yang ini bermaksud ada kelainan pada rahim. Sebagai contoh, korang ada fibroid ke, ataupun uterus terbalik ke, menyimpang ke. Kita cerita pasal orang perempuan ni, kalau korang nak tahu, orang perempuan ni semua benda dia akan salahkan hormon. Bila dia menangis, mengidam, mengomel ke, mengamuk ke, semua benda hormon. Sampai dia punya senggugut pun adalah disebabkan oleh hormon. Masalah ni berpunca disebabkan oleh hormon prostaglandin yang tinggi. Bila prostaglandin dia tinggi, sewaktu dia tengah period, akan berlaku kontraksi daripada rahim dengan salur darah. Kontraksi ni penting untuk bantu rahim untuk keluarkan darah daripada lapisan endometrium. Ataupun sewaktu ibu tengah mengandung nak mengeluarkan baby, yang ini pun memerlukan prostaglandin yang tinggi lah. Kalau tak, baby macam nak keluar. Tapi kadang-kadang ada juga punca-punca lain yang menyebabkan kesakitan dia jadi lebih teruk. Sebagai contoh, kalau orang itu ada menstruasi yang berpanjangan, ataupun orang tu punya usus dia terbalik, ataupun orang tu jenis yang kurang yang bersenam. Yang paling selalu bila dia ada masalah emosi, tips untuk orang lelaki, belilah Thermomix. Kalau masalah sekunder bermaksud ada kelainan pada rahim lah. Sebagai contoh, sakit endometriosis, adenomycosis, pesakit itu ada polip, fibroid, PCOS. Ini tak payah tahulah. Kita cerita pasal simptom. Kalau orang yang ada masalah senggugut ni, dia akan ada sakit pada bawah abdomen, dan kadang-kadang dia akan berasa sakit dekat bahagian pinggung dan juga dekat pangkal peha. Jangan pula cakap sakit dekat belakang ataupun sakit dekat bahu, tak nyambung kalau nak minta MC. Sakit ini dia seperti rasa macam menekan ataupun rasa macam cramping, dan kadang-kadang dia berkala. Sakit ini selalunya akan terjadi pada hari pertama period dan akan semakin bertambah dalam masa 24 jam, dan sakit ini akan selalu bertahan selama 2 hingga 3 hari. Kalau perasan, selalunya ibu-ibu selepas melahirkan anak, masalah senggugut dia pun hilang. Okay, macam mana kita nak bezakan sama ada orang tu ada masalah sakit period yang kita panggil sebagai primer ataupun sekunder? Maksudnya dia ada kelainan pada masalah rahim. Kita bagi contoh, sakit itu lebih berpanjangan, keluar darah yang banyak yang kadang-kadang tidak teratur, keluar cecair daripada faraj, sakit ketika melakukan hubungan kelamin, dan kadang-kadang daripada kemandulan. Rawatan sakit, makan painkiller, mual, makan ubat mual. Kalau kerja, minta MC. Kadang-kadang ada juga pil-pil hormon yang boleh membantu untuk mengurangkan masalah senggugut. Tapi kalau makan painkiller, makan ubat mual dan sebagainya still tak okey juga, yang ini kena cek doktor lah untuk tindakan yang selanjutnya. Kalau sakit juga,
kita bedah lah, kita buang terus rahim. Tapi sebelum tu kena check dulu kadang-kadang apa yang menjadi punca masalah senggugut ni sakit terus sangat. Sebagai contoh, kalau ada masalah fibroid, kita buang fibroid, bukan buang rahim. Kes COVID tinggi, kita tutup kilang, bukan tutup. Wait for it. Here it comes. Almost there. Kalau dah nama Melayu tu, tak ada je nak makan ubat, minta je benda-benda alternatif. Boleh kita kasih. Okay, cara-cara dia adalah letak je pad panas dekat bawah abdomen ataupun mandi air panas. Sapu je minyak-minyak panas. Panas tu sebenarnya dia boleh kadang-kadang membantulah. Ataupun boleh akupuntur, acupuncture. Ataupun ngurut lah, boleh je.